أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita teruskan pembelajaran subjek sirah bagi tahun 3 di bawah tajuk pelajaran kelima kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ini kita fokuskan pada muka surat 32 di buku teks iaitu nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Baik, sebelum kita memulakan kelas, sama-sama kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya membaca doa belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Okey, semua murid-murid boleh buka buku teks muka surat 32 sebagai rujukan. Okey. Mari kita tengok nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Okey, kesemua sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ini telah dijamin, telah dijanjikan untuk masuk ke syurga. Kita tengok yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa digelar sebagai As-Siddiq? Kerana As-Siddiq ni bermaksud membenarkan. Ya, Abu Bakar membenarkan segala perkataan dan tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan itu Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq. Okey. Selain itu Abu Bakar juga merupakan seorang lelaki pertama yang mengisytiharkan, yang memeluk Islam. Mengisytiharkan keislaman beliau kepada siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab adalah khalifah Islam yang kedua. Ya, khalifah Islam yang kedua. Okey, Umar bin Al-Khattab ini dikenali sebagai siapa? Kalau sebelum Umar memeluk agama Islam, Umar dikenali dengan kegerunannya, penentangan dia terhadap Islam. Sebelum dia memeluk Islam, dia sangat ditakuti oleh orang ramai. Dengan sifat bengis dia. Okay, jadi setelah Umar bin Al-Khattab ini memeluk Islam, Umar adalah orang yang pertama, bukanlah orang yang pertama, tetapi orang yang paling kuat menentang, menjaga bintik Islam. Umar adalah orang yang paling kuat menjaga bintik Islam. Baik, kita pergi yang ketiga, Uthman bin Affan. Ya, yang ketiga Uthman bin Affan. Siapa Uthman bin Affan? Uthman bin Affan adalah khalifah Islamiyah yang ketiga selepas Umar bin Al-Khattab. Jadi semasa khalifah Islamiyah di bawah pemerintahan Uthman bin Affan inilah wujudnya perselisihan cara bacaan Al-Quran. Jadi Uthman pada waktu ini, usaha Uthman bin Affan telah membawa kita kepada wujudnya kitab Al-Quran pada masa sekarang, seperti apa yang kita baca pada hari ini. Baik, kita pergi yang keempat, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah khalifah Islamiyah yang keempat selepas Uthman bin Affan. Siapa Ali bin Abi Talib ni? Ali bin Abi Talib ni adalah sepupu. Ya, sepupu dan juga menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib adalah sepupu baginda. Kemudian
Kemudian Ali berkahwin dengan anak baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah Az-Zahra. Okey, kita pergi yang kelima. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Okey, siapa Talhah bin Ubaidillah? Ha? Talhah ni dia sangat aktif dalam mengikuti perang-perang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam menentang musuh-musuh Islam. Khususnya antara perangnya adalah yang Talhah sertai adalah perang Badar. Ni. Kita pergi yang keenam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Ni. Az-Zubair bin Al-Awwam ni Az-Zubair bin Al-Awwam dia merupakan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling setia dan sanggup berkorban apa sahaja. Terutamanya dalam melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Okay, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia merupakan perintis kepada permulaan tamadun Islam di China. Sa'ad inilah yang dihantar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke negara China. Jadi Sa'ad ni usaha Sa'ad inilah yang menyebabkan wujudnya tersebarnya agama Islam di negara China. Okay. Kita pergi yang ke-8. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Okay. Sa'id bin Zaid ni adalah suami kepada Fatimah binti Al-Khattab. Siapa Fatimah binti Al-Khattab? Fatimah binti Al-Khattab adalah adik kepada Umar bin Al-Khattab. Khalifah Islamiah yang kedua. Khalifah Islam yang kedua Umar bin Al-Khattab mempunyai adik iaitu Fatimah binti Al-Khattab berkahwin dengan Sa'id bin Zaid. Okay. Yang ke-9. Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf semua terkenal. Semua terkenal. Maaf, maksud saya Abdul Rahman bin Auf ni sangat dikenali dengan sifat dermawan. Apa maksud dermawan? Sifat dermawan ni adalah suka bersedekah, suka memberi. Ya. Dia suka Abdul Rahman ni suka memberikan hartanya kepada orang yang memerlukan. Okay, yang ke-10. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Okay. Ini merupakan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 yang dijamin masuk syurga. Abu Ubaidah ni sangat berani. Dia sangat berani dan sangat setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kesemua sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ini telah dijanjikan masuk syurga. Okay, kita dah kenal nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Kita teruskan dengan muka surat 33. Buku teks. Kita pergi buku teks muka surat 33. Kita tengok sedikit tentang isi kandungan muka surat 33. Okey, kita tengok yang atas sekali. Akhlak seorang Muslim. Okey, apa yang perlu kita ada? Apa yang perlu kita miliki sebagai seorang Muslim? Apa akhlak yang perlu kita terapkan dalam diri sebagai seorang Muslim? Ya. Okey, sama-sama kita tengok yang pertama. Baca dengan Ustazah. Berjabat tangan apabila bertemu dengan seseorang. Okay, apa maksud dia? Maksudnya apabila kamu bertemu dengan seseorang, kamu perlulah berjabat tangan. Itu adalah akhlak seorang Muslim. Jadi memandangkan COVID-19, okay, kita tak dapat nak bersalaman, betul? Jadi cukuplah kita memberi sapaan. Apa maksud sapaan? Maksudnya memberi salam. Assalamualaikum. Panggil nama. Assalamualaikum Siti. Begitu. Okay, yang kedua, jangan bersifat sombong sesama manusia. Maksudnya kat sini, kamu tidak boleh
merasa sifat sombong terhadap sesama manusia. Kamu tidak boleh uh, ber, berasa diri kamu hebat lebih daripada orang lain. Kamu tak boleh. Okay, yang ketiga, bersifat ihsan kepada semua makhluk Allah. Okay, apa maksud ihsan? Maksud ihsan maksudnya kamu melakukan sesuatu tanpa uh, maksudnya kamu melakukan sesuatu tindakan ataupun perkara atau kebaikan uh, kerana kamu sedar yang Allah melihat kamu, yang Allah sedang memerhatikan kamu. Dan kamu pun percaya yang Allah akan membalas kebaikan kamu. Itu adalah maksud ihsan. Jadi ihsan ni kepada siapa? Semua makhluk. Tak kiralah manusia ataupun haiwan. Sebagai contoh, kalau manusia, kita bersifat dengan bersedekah, ya, membantu rakan-rakan, itu adalah ihsan. Bagi kalau kepada binatang macam mana? Tidak, tidak menyakiti binatang, tidak menyakiti haiwan. Kita perlu menyayangi haiwan. Okey, kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita bawah ni daripada, kita baca sama-sama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Riwayat Imam Malik. Apa maksudnya? Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa siapa contoh terbaik kita? Contoh terbaik kita adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana baginda sendiri dah sebutkan, sesungguhnya baginda ni sallallahu alaihi wasallam diutuskan daripada Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya, contoh yang teladan yang baik yang perlu kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri menyempurnakan akhlak yang mulia, memberi contoh kepada kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi yang ke bawah. Amalkan memberi salam Assalamualaikum dan bersalaman apabila bertemu dengan sahabat. Macam tadi Ustazah sebutkan, kamu apabila berjumpa dengan rakan-rakan, dengan tidak kira lah rakan ataupun guru ataupun saudara mara kamu, kamu hendaklah memberi salam Assalamualaikum dan bersalaman apabila bertemu dengan mereka. Okay, baik. Okey, itu saja kelas untuk kali ini. InsyaAllah kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya pada minggu yang akan datang. Semoga kamu dapat mengambil pelajaran daripada apa yang telah kita pelajari pada kali ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.